dengan kita punya sanitize ya. Ini semua merupakan satu jihad yang saya kira tuan-tuan dan puan dia bukan sesuatu yang sia-sia. Allah akan lihat, dan setiap satu langkah kita dan usaha kita itu, hatta kita punya emas ni, dia akan melayang besok ke hari akhirat. Dia cari kita. Dia kata, ya Rab, ini adalah aku, penutup wajah untuk pemilik yang ini sebenarnya telah menghadiri majlis ilmu, ya Rab. Jadi kita dengan gigih datang ke majlis ilmu, subhanallah. Jadi majlis ilmu ini merupakan salah satu daripada raudah, daripada taman-taman min riyadil jannah, taman syurga. Ada lagi yang lain, iaitulah mengunjungi orang yang sakit. Tapi sebab waktu Covid ini memang kita harus berhati-hati sangatlah, sebab takut kita nak ziarah, datang-datang bawa padah pula kan. Okey. Baik, puan-puan muslimat yang dikasihi, saya apabila dihubungi oleh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa untuk buat kuliah zuhur di sini, jadi dia minta tajuknya fokuskan kepada fiqh wanita. Maka saya dengan rendah hati mencadangkan buku yang puan-puan ada pegang sekarang ni. Buku ini memang agak tebal. Jadi ATK tu pun tanya, Ustazah, macam mana bukunya tu? Lepas saya pun tangkap gambar, uish, tebalnya. Dan memang ini agak tebal. Sebab apa? Sebab dia merangkumi seluruh aspek amalan hidup kita sebagai seorang wanita. Cuba kita tengok, kalau yang ada buku tu kan, kita tengok sekejap. Kita buka pada lembaran kandungan, konten dia. Dia ada kata pengantar Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, kata pengantar saya sendiri, kata pengantar penerbit, kata pengantar penulis. Jadi penulisnya adalah Ustaz Muhammad Zuhdi Ahmad Khassazi. Itu dia punya penulis dia, lelaki, bukan perempuan. Kita yang menggunakan ni perempuan. Tapi Masya Allah, imam-imam para ulama yang mengkhususkan juga perbincangan berkenaan dengan wanita adalah kaum lelaki. Imam Syafi'i ke, Imam Ahmad bin Hanbal ke, semua orang lelaki. Jadi itu tanda betapa prihatinnya mereka terhadap perkembangan kaum wanita. Baik, buku ini ada 11 bahagian. Setiap bahagian ada babnya. Maka jumlah bab itu 35. Dia dimulai oleh pada konsep dan juga pemahaman tentang kewujudan dan penciptaan wanita itu sendiri. Yang ini yang sangat penting. Sebab apa? Sebab dia menentukan hala tuju, peranan dan identiti kita. Jadi kalau kita settle bab yang ini, kita sangat jelas dalam apa juga bidang kita ceburi, kita akan fokus pada kita punya identiti dan juga peranan. So sebab kita takut dan khawatir kan, kita ni hard work dekat dunia ni, Masya Allah semua benda kita nak buat, bila di hari akhirat nanti, semua yang Allah tanya kita tak boleh nak jawab. Sebab apa? Terlalu hard work sehingga kita membiarkan perkara-perkara yang perlu kita fokuskan dan tumpukan. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Kita nak smart work, kita tahu apa peranan kita, apa yang Allah suruh kita lakukan. Well, kita akan terima itu adalah assignment ataupun homework daripada Allah. So kita tuntaskan, sempurnakan di atas muka bumi ini. Bila kita jumpa Allah, tinggal lagi kita hanya mengharapkan, ya Allah, terimalah amalanku, terimalah amalanku, terimalah amalanku. Sebab kita dah buat secara yang baik, ya. Jadi puan-puan, kalau kita imbas balik semasa kita di bangku sekolah, bangku pengajian dulu, nak jawab exam dia ada kaedah dia kan. Nak memahami belajar satu hal, nak jawab, nak tackle question dia ada kaedah dia. So ada kaedah yang dia baca satu soalan dulu, dia buat sampai habis. Last 3-4 soalan tak boleh nak cover. Sebab apa? Dia terlalu hard work menjawab hanya pada satu soalan sehingga dia lupa dia kena jawab 5 soalan. Jadi satu soalan, 4 soalan tak dapat buat, terbengkalai. Rugi ke tak? Rugi. So sama kita sangka kita telah menceburkan diri kita ini sebagaimana yang Allah redha, kan? Tapi rupa-rupanya Allah dah bagi satu set assignment. So assignment dia apa? Ketebalan buku inilah assignment dia. Jadi ada satu ni lah. Perempuan, kalau orang tanya kan, macam mana ni Ustazah buku ni? Ya, saya nak kalau boleh setiap wanita seorang satu buku ni dapat. Bukan kerana kata pengantarnya saya, ya.
Tak. Tapi bila saya bawa saya study, inilah juga buku yang saya banyak senang bincang dengan anak-anak saya. Jadi kalau anak-anak kita kan perempuan kan, kita nak bincang, nak cakap, nak mula topik tu tak tahu. Bila ada kitab ni bukan cerita pasal khitan saja ada dah dalam ni. So orang bising-bising lah buat isu pasal khitan lah, apalah itulah ini kan. Kita dah ada dah penerangan ni. Jadi dia menenangkan hati kita sebab at least kita ada rujukan. Cuba puan-puan tengok daripada 35 bab tu kan. Buka je lah mana-mana bahagian tengah. Okey, saya buka ni tajuk dia sambutan hari kekasih. Valentine Day. So Valentine's Day pun ada dibincangkan dalam buku ini. Dan bukan setakat itu saja, dia ada juga ulasan ataupun kupasan tentang fatwa-fatwa setempat dan sebagainya ya. Jadi ini memang fiqh wanita yang terkini ya, dia memang lengkap edisi terkini dan dia sangat mengikuti realiti zaman. Dalam ni pun ada wanita di laman sosial. Nak cari mana lagi? Alhamdulillah kan, semua ada wanita di laman sosial. Yang menyusukan anak pun ada. Yang tak kahwin tapi nak menyusukan anak, ada dibincangkan dalam buku ni. So insya-Allah kalau dah dapat buku ni, rasa kita baca, tinggal lagi tak faham, tanya. Sebab at least kita dah ada at least draft, yes, at least kita dah ada dah rujukan, jadi tinggal untuk memahami sahajalah. Jadi masya-Allah itulah dia saya rasa intro pada kali ini dan kali pertama, dan saya rasa sangat-sangat seronok ya melihat wajah-wajah yang bercahaya walaupun sebahagiannya dilitup oleh mask. Tapi tak apa, tak ada masalah kan. Okey ke? Boleh bernafas ya? Sebab orang US tu sibuk kan, mengadu dia kata tak boleh bernafas lah, semput lah, sebab tak nak pakai mask langsung tu. Padahal dia punya number is memang sangat-sangat, orang kata tu meningkat lah, rising ya, dan berbahaya. Okey, so boleh kita mulakan sekarang? Kita mulakan dulu. Memang permulaan ini dia macam lebih banyak kepada konsep dan juga lebih kepada orang kata tu falsafah lah ya, sebab dia nak pemahaman, belum lagi fiqh. Sebab fiqh ni bila kita nak praktis nanti. Tapi sebelum kita praktis, kita kena tahu siapa kita ni di mata Allah ni. Apa identiti kita? Kenapa kita dijadikan macam ni? Sama ke berbeza lelaki dengan perempuan? Berbeza. Beza sikit ke beza banyak? Banyak kan. Spesies sama manusia, tetapi berbeza ya. Kita jantina dan kecenderungan, kemudian kita punya fizikal, kita punya penampilan ya, dan sebagainya. Okey, dan kenapa perbezaan tersebut? Maka ia disebut ataupun dia dikupas ya, di dalam kitab ini. Okey, kita buka bahagian 1. Bahagian 1 ini adalah wanita anugerah Allah. Bawah bahagian 1 ni ada 3 bab. Tapi saya kira sebab dengan masa yang ada ini, saya rasa saya mungkin boleh selesai 1 bab sahaja ya. Jadi mudah-mudahan lah akan datang kot kalau kita boleh gabung mana-mana bab yang tu, kita boleh gabung 2 bab sekali. So saya target 1 bab sahaja. Okey, bab yang pertama adalah mengetahui keistimewaan wanita. Muka surat yang ke-6. Muka surat ke-6 di sini diceritakan, puan-puan boleh baca tapi saya akan terangkan ya. Nanti kan senang-senang duduk ke pagi ke apa ke, baca 1 muka, 2 muka, 3 muka kan. Tapi insya-Allah saya ada yang saya baca, ada yang saya tak. Jadi saya akan terangkan secara menyeluruh so that it is what you call that to be understood secara general lah ya. Okey, kejadian wanita ini ada beberapa perkara, 2 benda lah yang paling penting ya untuk kita tahu kenapa Allah cipta wanita. Okey, wanita ini diciptakan dalam keadaan yang sangat unik. Kerana hakikatnya penciptaan Nabi Adam alaihissalam dimulai oleh Nabi Adam. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah katakan bahawa aku ini nak mencipta di atas bumi seorang khalifah. Jadi khalifah, maksud khalifah itu mudah ceritanya pengganti Allah. Pengganti Allah ini bukan calang-calang ya.
puan-puan, pengganti Allah tu, Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha hebat, maha berkuasa. Dan Allah nak cari pengganti dia, khalifah yang berada di belakang. Jadi pengganti apa? Pengganti dia yang menguruskan, mentadbirkan di atas muka bumi ini. Okey, maka jawatan tersebut sangat tinggi. Dan bila sangat tinggi, itu yang dimusuhi oleh syaitan dan juga iblis. Tengok-tengok siapa khalifah tu? Dijadikan daripada tanah. Sedangkan syaitan daripada api. Jadi dia tengok tanah, manalah layak. Dah tu Allah arahkan dia pula untuk sujud. Lagilah nehi. Dia tak terima. Jadi situlah bermulanya kisahnya. Sebagaimana yang perempuan kita tahu juga. Jadi saya buat short form aja. Dengan itu post yang dicemburui, yang diintip ya, oleh spesies yang bernama iblis ini telah diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah pada awalnya dia sebut dia nak ciptakan khalifah saja. Dia sebut post tersebut khalifah, tanpa dia sebut siapa yang akan dia ciptakan. Kemudian baru di dalam ayat seterusnya, wa'allama adamal asma'a kullah. Dan kemudian Allah memimpin, mendidik, mengajar Nabi Adam tentang setiap sesuatu perkara. Maksudnya Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam AS tentang cara nak jadi khalifah. Nak jadi khalifah. Maka ilmu tersebut bila dipaparkan depan malaikat, malaikat merasa takjub dan kagum dengan ciptaan Allah ini. Dan Allah arahkan mereka untuk hormat. Dipanggil sujud itu di situ adalah untuk hormat, bukan menyembah. Dan semuanya sujud akur kecuali iblis. Okey, jadi situlah bermula. Dan kita tak cerita pasal iblis, kita cerita pasal khalifah itu tadi. Dan sewaktu Nabi Adam AS berada di dalam syurga, Nabi Adam AS dah tahu dah, dia ini has been assigned to the earth. Dia tahu. Sebab khalifah bukan duduknya di syurga. Syurga ini dia macam training ground untuk dia kenal Allah, untuk dia appreciate nikmat daripada Allah ya, untuk dia memahami hakikat kehidupan dia dan sebagainya ya. Dia kenal juga musuh dia dan sebagainya. Okey, dan kemudiannya dia minta teman. Dia tahu jawatan khalifah itu sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Dan kalau dia tidak faham tugas khalifah itu, mana mungkin dia akan termakan kata-kata pujukan iblis untuk makan buah apa? Khuldi. So apa maksud buah khuldi? Khuldi ni daripada perkataan khalada, khalidin, kekal abadi. Maksudnya you don't need to go to the earth, you are going to stay here forever in Jannah. So dia makan tu, dia sangka dia akan duduk abadi di dalam syurga. Rupa-rupanya bila makan lagi cepat turun ke bumi. Jadi daripada situlah dia kenal, oh syaitan ni macam ni perangai dia. Dia mengindahkan perkara-perkara yang terlarang, sedangkan buah khuldi itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan yang dikasihi, jadi berkat daripada ini kita dengar cerita ni tadi, Nabi Adam alaihissalam minta dikirimkan pembantu ataupun peneman. Peneman untuk apa? Untuk menyempurnakan dan menjayakan tugas khalifah. Dan lahirlah Hawa. Terciptalah Hawa. So bila terciptanya Hawa, Hawa ini adalah lambang kita. Kita ni lelaki, dia memang tahulah ini lambang dia Nabi Adam. Kita adalah lambang kepada Hawa. Maka Nabi Adam AS assignment dia memang very clear cut. Dia sebagai khalifah, dia sebagai pemimpin, dia sebagai pengurus. Begitu. Dan kita ini dijadikan untuk pembantu. Sebab itulah wanita bila dia turun di atas muka bumi, lahirnya dia dalam keluarga, dalam masyarakat untuk dilindungi. Because bila dia lindung saja, dia akan terserlah kewibawaan kepimpinan seseorang. Orang lelaki bila dia memimpin kaum wanita dalam rumah dia, dia akan rasa macam, orang kata secara fitrah dia kan, memang dia nak lindungi.
Kalaupun misal kata dia kena marah lah, isteri dia marah dia kan, tiba-tiba ada pencuri datang masuk bawa parang, agak-agak yang ke depan dulu siapa? Yang duk tunduk kena marah tu je ke, ataupun yang marah tak. Yang tunduk tu lah, yang lelaki tu. Sebab dia ada jiwa pemimpin. Dan hakikatnya apabila lelaki itu diletakkan atas bahu dia itu untuk mencari nafkah, kan, kemudian cari rumah dan sebagainya, dia akan kata sharpen dia punya talent kepimpinan dia. Jadi dia ada rasa nak memimpin, dia ada rasa dia akan jadi lebih kreatif, kan. So sebab itulah saya di mana-mana majlis pun saya kata, perempuan, kita jangan ambil alih tugas lelaki. Tolong. Habis tu ustazah, kalau kita dok mengharap dia nafkah sampai kesudah, tak ada. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita cuma pelengkap je, kita membantu je. Gaji saya 30,000 ustazah, gaji dia 3,000. Tak apa, 3,000 tu betul-betul kita tengok highlight belanja macam mana. So contohlah dia boleh bagi dekat dapur kita hanya RM100 saja sebulan. RM100 tu kalau kita 30,000, ya Allah, Allah kita 30,000 kita duit, kan. Tak apa, RM100 yang dia hulur, cepat-cepat ambil. Jangan kata tak apalah bang, saya malu, segan saya, kesian abang, tak apa abang simpan. No, ambil cepat. Bila ambil, top up daripada kita punya. Tapi at least ada daripada dia, mesti kena ada. Tak RM100, RM50, tak RM50, RM10. Sebab itu adalah tanggungjawab dia, perempuan. Once you tarik benda tu, once you deny, dia akan ada, orang kata tu, minta maaf sikit, dia ada kebantutan dah. Kewibawaan kepimpinan dia tu tidak begitu terserlah. Jadi kita pula yang ke hadapan. Dan dia manusia biasa. Akhirnya dia yang goyang kaki. Akhirnya dia kata, tak apalah, dia kata. Tak apalah, macam tu abang duduk rumah aja lah. Dah duduk rumah buat apa? Main game. Ini masalah-masalah sekarang ni, perempuan ni, kan, yang datang masuk ke message saya, yang jumpa dengan saya dan sebagainya. So kita memang kena serlahkan kepimpinan kaum lelaki. Ini kerja kita, ini tugas kita, ya. Jangan ambil alih tugas dia. Baik, kalau dengar kaum lelaki ni marah dia, Ustaz, minta maaf. Okey, jadi uniknya mereka itu, kaum wanita itu dijadikan asasnya adalah fungsi dia seperti itu. Dan sebab itu dengan kerana itu wanita tengok penciptaan dia punya bentuk tubuh badan dia berbeza. Kan suara dia pun berbeza. Walaupun dah menopause, suara dia tetap molek. Kan, menopause suara dengar macam suara lelaki, tapi tetap indah. Anak-anak pun suka dengar, cucu-cucu pun suka dengar. Kegarauan dia, garauan yang sangat molek lah, comel, kan? Sangat sejuk pada telinga untuk mendengar, rasa sejuk pada hati. Sebab itu adalah kaum wanita. Jadi kenapa dia dijadikan seperti itu? Kerana dia adalah pelengkap, pemberi semangat. Dia yang mempengaruhi, ya. Dan nanti kita tengok dia punya kelebihan-kelebihan dan fungsi-fungsi dia. Okey. Baik, seterusnya tuan-puan, itu yang pertama. Dia pelengkap sebagai tugas khalifah. Dan dalam masa yang sama, lihat ya, seandainya seorang lelaki dia tidak mendidik bersungguh-sungguh kaum wanitanya. Contoh senang cerita macam inilah. Suami sembahyang, dia biarkan isterinya, tak apalah, isteri tak pandai sembahyang, tak apa. Adakah di atas suami itu bebas tanggungjawab dia? Tak, kan? Kita sebut tentang tanggungjawab, kan? Okey. Isteri dapat Suami tak pandai sembahyang. Adakah isteri punya tanggungjawab untuk didik suami? Tak. Suami bertanggungjawab untuk cari ilmu sendiri, sama ada cari guru atau belajar daripada isteri dia. Okey, nampak tu, ya? So jadi di situ konsep dia bahawa kaum lelaki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Situ saja sudah berbeza. Maka kalau kita kaum wanita, perempuan, kita boleh buat semua. Panjat pokok pun kita boleh. Kan? Betul tak? Bawa barang berat ke apa tadi, yang bawa buku pun kita boleh, kan?
Semua benda lah kita boleh. Yang lelaki tak boleh buat, kita pun boleh buat. Kita melahirkan anak, dia tak boleh buat, kita boleh buat kan. Menyusukan anak, semua kita. Tapi kena fikir sekali lagi, adakah itu yang Allah mahu? Itu yang saya bezakan tadi, hard work dan smart work ya. Jadi saya minta maaf kalau misal kata apa yang saya faham ini melalui pembacaan-pembacaan saya agak berbeza sedikit lah ya dengan tuan-tuan perempuan. Sometimes mungkin orang yang terlalu feminis ataupun yang mungkin terlalu liberal ya. Tapi bukan semua orang liberal, bukan semua feminis, tapi ini aliran-aliran feminis. Saya tak nak sebut kalau di kalangan Melayu mungkin dia tidak faham tentang Islam, tapi whenever you read Islam kan, memang Allah meletakkan kaum wanita itu sangat mulia dan dia ada sebab dia. So kita jangan lebih-lebih buat benda yang tak perlu dibuat lah, macam tu lah kan. Kadang-kadang rasa seronok juga dengan orang kerajaan Saudi ni, dia tak bagi orang perempuan bawa kereta kan, jadi lelaki yang kena bawa kereta. Jadi mak dia ke isteri dia nak pergi mana-mana, dia kena bawa dan teman. Kita kat sini, kita lah yang pergi ke pasar, kemudian kita yang jemput anak, kita yang hantar suami juga pergi kerja, kita pula yang menguruskan itu dan ini. Akhirnya semua kita. Jadi itu yang terkadang ya, kita lumpuh kita punya kekuatan kelelakian dalam masyarakat kita. Allahu Akbar. Sentap ke? Tak kan, senyum aja. Okey, insya-Allah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum wanita ini Allah ciptakan di mana dia mempunyai kelebihan. Betul. Kelebihan EQ berbanding EQ berbanding dengan IQ. Ya. Dan sehingga kan ada perbincangan di antara Imam Hasan Al-Basri dan juga Rabi'atul Adawiyah. Ini muka surat yang ke-8. Muka surat yang ke-8 sebelah kiri sekali. Ada perbincangan antara Imam Hasan Al-Basri dan juga Rabi'atul Adawiyah. Bila dia berbincang-bincang tentang perbezaan antara lelaki dan wanita. Perempuan kalau nak tahu, Imam Hasan Al-Basri banyak kali dah nak pinang Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah tendang lah. Kata sorry, minta maaf. Itulah. Itu bahasa kita lah, bahasa TDI kan. Rabi'atul Adawiyah kata dia tak mampu untuk mencintai kaum lelaki. Sebab hati dia dah dimiliki Allah. Jadi dia punya kekasih, dia penawar duka dan sebagainya adalah hanya Allah. Jadi pada dia, siapa yang mampu, pergilah buat kan. Tapi dia tak mampu. Banyak kali Imam Hasan Al-Basri nak pinang dia, nak kahwin dengan dia ya. Tapi Rabi'atul Adawiyah tak nak. So, but then dia tidak limitkan had untuk mereka berbincang tentang ilmu, tentang keadaan ummah, keadaan masyarakat. Dan they come to the decision saying that lelaki dengan perempuan nafsunya 9, akalnya 1, lelaki akalnya 9, nafsunya 1 ya. Jadi di situ bila kita lihat, bila kita timbang balik, saya suka petik, ada seorang profesor ni cakap, dia kata yang ini sebenarnya menterjemahkan tentang kekuatan EQ dan IQ. Lelaki mungkin daripada sudut IQ dia punya helicopter view ya, dan dia nampak pada jarak jauh, pandangan jauh dia. Kemudian kalau dia nak tumpukan sesuatu, dia boleh padamkan apa yang dia tak nak, dia hanya fokus pada apa yang dia nak tumpukan. Yang itu kelebihan dia. Tetapi bagi kaum wanita, Allah kurniakan satu EQ yang sangat tinggi. So emotional quotient kita memang sangat hebat. Dan benda ini penting khususnya untuk kita bertahan dalam keluarga, untuk kita mengadap kerenah anak-anak. Contoh puan-puan, anak saya 6. Setiap 6 agak-agak sama ke lain-lain perangai dia? Ini memang orang yang berpengalaman kan? Lain-lain. Walaupun daripada perut yang sama. Jadi kalau kita tak sabar, putus urat saraf kita. Putus jantung kita ni, geram betul. Tengok yang ini, yang ni. Nak mengejut pun style berbeza, nak kejut pagi tu. Style pun berbeza-beza kan. Kalau kita panggil aja, nak tekak kita kering dah. Ada je yang tertinggal tak bangun-bangun kan. Yang lain dah bang, ada je tertinggal. Sebab dia memang cara dia berbeza. Tapi EQ yang kuat yang membantu kita untuk berhadapan dengan perkara-perkara ini. Okey. So 2 dah selesai, itu kelebihan. Baik, kita masuk pula kepada martabat wanita, muka surat yang ke-9. Martabat wanita ada A, B, C, D, E. Nombor 1, dia diangkat oleh Al-Quran
diletakkan sebagai nama dalam surah, iaitu Suratun Nisa, wanita. Dan yang ini merupakan satu gegaran, goncangan di zaman jahiliah, kerana pada waktu itu wanita-wanita tidak ada nilai dia. Sama dengan nilai botol, nilai almari, nilai peti ais, nilai dapur dia, nilai makanan-makanan. Jadi kaum wanita ini kurang lebih hanya pelampias nafsu dia je, dan dia akan manipulate kaum wanita. Tapi bila datang Al-Quran, bergegar budaya pada waktu itu, keadaan kehidupan pada waktu itu tergoncang. Sebab apa? Allah angkat martabat wanita. Perempuan, kalau kita nak sentiasa berada di atas, kita sentiasa dimuliakan, dihormati, diiktiraf, kita kena pegang betul-betul Islam. Hanya Islam sahaja yang bawa kita ke hadapan mulianya kita, disanjungnya kita, kan. Kalau yang tak boleh muliakan wanita tu, maksudnya dia tidak menghayati Islam lah. Dia tak menghayati Islam. Okey, baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kaum wanita diangkat sebagai ibu yang mengandungkan anaknya, yang menyusukan anaknya, yang kemudian mengasuh anaknya. Menyusukan, mengasuh. Kaum lelaki okey, dia boleh, tapi still dia tak boleh mengandungkan anak, still tak boleh nak menyusukan anak. Mengasuh mungkin boleh, tapi Allah bagi dia punya specialty, kelebihan itu kepada kaum wanita, untuk mengandung dan juga untuk menyusukan. Okey, so di situ maksudnya anak-anak kita ada satu jasa yang dia tak terbalas, dan Allah bagi itu pada kaum wanita, pada ibu. Macam mana pun dia balas kita, dia tetap tak terbalas. Setiap titik air susunya, kan, setiap kepenatan yang kita tanggung, Allah sebut wahnan ala wahnin. Dia kelelahan daripada satu fasa ke satu fasa. Wa fisaluhu, dan kemudian disusukan amain, 2 tahun duk mengadap muka dia, kan, 2 tahun. Dah tu minum susu, dah tidur. Kita pun sibuk nak burpkan dia, dah burp muntah lagi, kan. Itu belum cerita lagi benda-benda tu, kan. Kalau anak-anak, kan, bila kita ceritakan, ya Allah macam ni rupanya dia, penat dah. Saya cakap dengan anak saya, okey, Umi tambah bibi lagi nak tak? Tak nak. Tak nak dah ada adik. Sebab dia pun tak larat dengan diapernya, dengan itu, dengan ini, kan, nak tolong uminya tu. Dia pun tahu tu. Jadi nak ceritanya, benda itu bukannya mudah. Tapi Allah letak tanggungjawab tersebut pada kaum wanita. Dan anak-anak ini dia terhutang budi seluruh hidupnya, seumur hidupnya, because of that. Because of rahim yang Allah kurniakan pada kita, sebab susu juga yang diberikan oleh Allah pada kita. Okey, itu status ibu. Yang ketiga, kaum wanita ini apabila dididik, apabila dijaga, dibesarkan oleh dalam sebuah keluarga, dia merupakan penyelamat daripada api neraka buat ayahnya. Ya, jadi ayah dia bila didik anak perempuan dengan baik, dengan betul, maka anak-anak perempuan itu menjadi pelindung kepada ayahnya daripada sentuhan api neraka. Muka surat 10, bawah sekali, paragraf yang bawah sekali, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Sesiapa yang menanggung 2 orang anak perempuan, lalu berbuat baik kepada mereka, nescaya mereka akan menjadi tirai pemisah baginya daripada api neraka. Sebab apa agaknya? Sebab apa? Dengan membesarkan anak perempuan ini, dia boleh jadi tirai pemisah, pelindung seorang ayah daripada api neraka. Kerana setiap wanita, dia akan melahirkan keluarga-keluarga yang baik. Wanita yang baik akan lahir keluarga yang baik. So itu ibarat saham yang tidak pernah terhenti kepada bapanya dan juga ibu dia. Wanita, kita didik satu wanita, mana yang dekat dengan dia semua akan jadi baik. Perempuan, saya nak tanya secara jujur. Wajib tanya secara peribadi, personal ni. Kalau dekat dalam rumah tu kita ni, kan, antara suami dengan isteri, biasanya yang cepat, yang kerap, yang committed, bangun malam untuk solat tahajud, yang lelaki ke yang perempuan? Perempuan, kan? Keperasan ni. Okey, saya tanya dalam keluarga,
Mana yang committed untuk puasa sunat? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Mana yang committed baca Al-Quran? Perempuan juga, kan? Sebab itulah once you didik anak-anak perempuan sampai ketua, dia akan bawa benda baik tu. Dia tidak akan rasa macam dia ada satu orang kata tu kekuatan yang sangat hebat lah kaum wanita ni. Dari sudut komitmen dia, malah dia pula yang kejutkan suami dia. Bang, bangunlah bang, tahajud bang. Bang, lama saya tak tengok abang baca Al-Quran bang. Jom bang, baca Al-Quran. Saya duduk sebelah abang, saya baca. Abang dengar ya. Dia macam tu. Tu tak puasa bang, kita puasa esok bang. Siapa yang jadi Swissnya tu, duduk mengetuk jadi hammernya? Siapa tu? Isteri, perempuan. So it is amazing kan? Amazing tak? Kita bukan ujung ni, bukan rasa syok sendiri ni, tak. Tapi itu adalah hakikat dan realiti. So entiti seperti ini, kaum wanita ini, dia menjadi pelindung ayahandanya daripada sentuhan api neraka. Untung dapat anak perempuan. Zaman jahiliah, kita spesies kita ditanam hidup-hidup, kan? Dilemparkan. Kalau boleh jadi hamba ke, matikan awal-awal lagi. Sebab dia rasa malu. Tak kisahlah malu atas sebab apa pun, kan? Tapi dia rasa macam tak seronok. Dia punya muka dia akan berubah kalau dapat tahu berita anak perempuan. Okey. Baik, next penyelamat dari api neraka. Yang keempat adalah mereka kaum wanita ini setanding lelaki dalam amal ibadah mereka. Masya Allah, Allah Maha kasih dengan kita. Jadi setiap apa yang kita lakukan, puasa kita pahalanya sama dengan lelaki berpuasa. Solat kita sama, tak ada separuh pula. Kalau lelaki mungkin penuh lah 50/50, perempuan sebab dia perempuan kan, jadi markah dia 25/50, tak ada. Ataupun 25/25, tak ada. So it is very amazing. Yang keempat. Dan yang kelima, asbab kepada terserlahnya kewibawaan lelaki. Wanita ini dia menjadi sebab wibawa lelaki lahir atau muncul. Okey, kerana nak jaga kita. Kita ni ibu kan? Kalau tak ada anak, terserlah tak keibuan kita? Terserlah tak? Perempuan tak ada tau. Tak ada. Dia masih lagi macam nak aktif-aktif ke apa ke. Tapi kita bila dia jadi ibu, aktif-aktif pun aktif sebab anak. Lagi aktif. Kan keibuan seorang ibu yang mempunyai anak berbeza dengan seorang wanita yang tidak mempunyai anak. Dia punya sabar pun dia dah mellow down. Walaupun sabar dia sentiasa tercabar, dia selalu mellow down. Saya teringat ada beberapa respon lah. Dia kata susah kalau berurusan dengan wanita yang belum kahwin ni, sebab dia garang. Tapi kalau wanita yang dah berkahwin ni, dia macam faham lah sikit. Katanya begitu. Katanya, wallahu a'lam. Tapi di situ ada apa? Keibuan. Anak-anak saya pun macam tu. Umi, Acik, yang cakap makcik dia lah tu. Makcik Acik tu dulu kita orang garang. Pasal air jatuh tumpah sikit ni pun, dia kata, siapa ni sampai kalau tak ada orang jatuh terpijak lah, licin lah jatuh, macam mana siapa nak tanggung? Itulah Acik dulu ni. Sekarang dah ada anak lain. Jadi bila ditanya dengan makcik dia, Acik dulu kan masa kita orang kecil-kecil, Acik garang sangat. Sekarang dah ada anak, Acik tak adalah pula macam tu. Apa dia jawab? Dah tak larat tengok anak ni pun buat perangai sama. Dah tak larat. Jadi maksudnya di situ, walaupun dia rasa macam seolah-olah dia kehilangan taring, tapi di situlah kematangan keibuan dia, kesabaran dia, sebab dia ada anak-anak. Begitu juga dengan kaum lelaki. Bila dia ada isteri, bila dia ada anak-anak, maka dia punya orang kata ligat dia tu, dia akan berkurangan. Tapi muncul satu wibawa yang lain. Dia lebih berhati-hati. Nak merempit pun dia berhati-hati. Dia teringat orang yang disayangi kan. Jadi dia mungkin boleh berubah because of certain things, sebab kerana keluarga dia. Jadi itulah dia kelebihan wanita. Okey. Baik. Next adalah ciri-ciri wanita solehah, muka surat 11. Banyak sangat masya-Allah hadis-hadis yang disebut di sini. Mari kita tengok ya, hadis yang pertama muka surat 11 bahagian bawah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti."
Apabila seorang wanita itu dia menunaikan solat 5 waktunya, cukup 5 waktu ya, sunat tak ada, hanya fardu 5 waktu saja. Number 1. Nombor 2 apa? Dia berpuasa pada bulan Ramadan. Maksudnya pada bulannya bulan Ramadan. Okey, puasa sunat ada? Tak sebut pun di sini. Kemudian menjaga maruah diri dia, menutup aurat, jaga pergaulan dia, tidak menggedik, tidak merengek-rengek dekat orang yang bukan ajnabi ya. Okey. Dan kemudian mentaati suaminya. Okey, kalau bagi yang belum berkahwin, mentaati ibu dan ayah dia. Dia kena macam itulah. Kita kena faham kalau dalam Islam ni bila disebut taat pada suami, maka mereka yang belum berkahwin dia taat pada ibu dan ayah. Okey. Jadi apa akan berlaku pada wanita yang jenis macam ni? 4 benda ni je dia jaga. Solat dia, puasa dia, kemudian maruah dia jaga, dan kemudian dia mentaati suaminya atau ibu dan ayah dia. Bila dia meninggal dunia, qila laha, akan diseru kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke syurga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari mana-mana pintu syurga yang engkau sukai. Wow, banyak pintu syurga. Pintu Masjidil Haram tahu tak Kak berapa Kak? Ratus. Kan 100 lebih. Takkan pintu syurga sikit je kot. Tapi apa yang dibincangkan oleh para ulama, ada 8 pintu syurga yang eksklusif. Very eksklusif. Maksudnya special. Sangat-sangat special. Ada berapa pintu? 8. Dan 8 pintu ini dia akan pengkata scan, dan dia kenal siapa dia punya member. So siapa yang bukan member dia tak boleh masuk melalui pintu tersebut. Okey. Apa dia pintu dia? Yang pertama pintu solat. Yang kedua pintu puasa. Pintu puasa ni pintu bagi orang yang berpuasa ya. Pintu puasa tahu tak apa nama dia? Ya, Rayyan ya. Bukan meroyan ya, Rayyan. Itu pintu Rayyan adalah pintu bagi orang yang berpuasa khusus. Yang ketiga pintu bagi orang-orang yang syahid, syuhada ya. Okey, yang keempat pintu orang yang menunaikan sedekah zakat. Yang kelima adalah pintu orang yang menunaikan haji dan umrah. Okey. Pintu yang keenam adalah mereka yang masuk ke syurga tanpa hisab. Nama dia pintu Aiman. Saya ada yang saya tahu, ada yang tak ada. Para ulama ada yang sebut, ada yang tak ada ya. Pintu Aiman. Okey, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah pintu orang yang suka menuntut ilmu dan berzikir. Khusus ni. Sebab kita nak menuntut ilmu, datang ni pun payah kan. Tadi hujan, berbelah bagi dah. Lepas tu anak kata, mak nanti nak singgah. Macam tak jadi je nak pergi ni kan. Dia macam tu, ada je halangan kan ya? Okey. Tapi kita kuatkan diri, Masya Allah, kita sampai di sini. Baik, pintu yang terakhir, yang ini al-kazimin al-ghaiza wal-afina anin nas. Diambil daripada ayat Al-Quran. Pintu ini khusus kepada mereka yang memaafkan orang lain. Al-kazimin al-ghaiza, dia tahan marah dia. Wal-afina anin nas, dia memaafkan orang lain. Perempuan, di dunia ini Allah akan uji kita dengan ke-8 perkara yang boleh melayakkan kita masuk ke pintu-pintu ini. Dia akan munculkan event ke, masalah ke, ujian ke, apa juga keadaan yang nak membuktikan kita layak. Solat dimalas-malaskan kita, ataupun haid kita tak teratur, ataupun istihadah dengan haid jadi lama macam manalah pula kan. Jadi dia akan jadi begitu. Tapi sejauh mana kita letakkan komitmen kita untuk tunaikan solat tu, kata Allah akan lihat. Jadi Allah akan berbangga dengan kita. Dan bila kita masuk ke pintu solat itu, saya bagi satu contoh. Masuk ke pintu solat itu, orang lain tak setuju. Ya Allah, dia tak layak ya Allah. Dia dulu dekat dunia si istihadah, haid, istihadah. Dia ni mana-mana majlis semua tanya pasal haid dia. Kemudian Allah akan tunjukkan macam mana dia punya komitmen untuk mendirikan solat, dan malah pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya nak membuktikan bahawa dia sayang dengan solat dia. Jadi dia akan ada momen-momen seperti itu. Apatah lagi dengan yang hajinya, dengan umrahnya ke kan, yang dengan pintu Aiman tu tadi kan.
dengan pintu yang memaafkan tadi, pintu zikir, menuntut ilmu dan sebagainya. So ini adalah 8 pintu yang very eksklusif yang dikongsikan oleh para ulama pada kita. Yang selebihnya wallahu a'lam, tuan-puan, ya. Dipanggil tu daripada semua pintu. Tuan-puan, bila Nabi cerita ada beberapa pintu, ya, pintu syurga, pintu puasa, pintu solat dan sebagainya. Saidina Abu Bakar dia bertanya, ya Rasulullah, doalah pada Allah supaya aku boleh masuk daripada mana-mana pintu. Nabi doakan tahu. Kita kaum wanita dapat tawaran lagi, Masya Allah. Kalau kaum lelaki tu terfikir-fikir juga kan, macam mana lah, mana pintu mana lah kan. Jadi kita dapat tawaran sudah. Tapi syarat dia buat 4 benda tu lah. Okay, alright. So next, ciri wanita salihah tersebut, saya boleh katakan pertamanya, dia jaga solat, dia puasa, jaga maruah diri, kemudian dia mentaati suami dia, dan juga akhirnya dia mentaati ibu bapanya kalau yang belum berkahwin, ya. Okey. Untuk mentaati suami, muka surat 12. Puan-puan, saya nak bacakan ini satu nasihat seorang ibu yang diberikan kepada anaknya bila anak dia nak berkahwin, tau. Kita ada tak bagi anak kita yang nak kahwin tu nasihat? Ada, ke terlupa? Kau lah kan. Saya tengok ni, saya berazam, saya kata, kita ni kalau anak nak kahwin kena ada macam wasiat ke, macam nasihat lah. Kena ada momen kita dengan dia sehari ke kan, sama ada kita duduk ke sambil membeli belah shopping ke, sambil siapkan bahan hantaran ke apa ke, kita kena bagi mandat dekat dia. So apakah mandat-mandat dia? Tuan-puan catatkan ataupun underline, saya akan baca. So kalau ada point di situ, kita highlight. So kalau dah tak ada lagi peluang nak dapat menantu, tak apa, kongsi dengan anak-anak kita supaya anak kita boleh sebarkan kepada anak-anak dia pula, ya. Okey, alangkah indah sekiranya setiap wanita dapat mengamati nasihat dan menghiasi diri dengan mutiara, kata Asma bin Khadijah Al-Fazari kepada anaknya Hindun sewaktu perkahwinan anaknya dengan Al-Hajjah bin Yusuf, sebagaimana direkodkan dalam kitab Tarikh Madinah Dimashq, ya. Okey, apakah dia? Wahai anakku, kini engkau telah keluar dari tempat engkau dilahirkan dan dibesarkan. Engkau akan berpindah ke sebuah tempat yang belum engkau kenali. Dan engkau juga akan berkawan dengan seorang yang belum engkau kenali. Itulah suamimu. Okey, itu intro baru, ya. Right, next. Jadilah engkau sebagai tanah untuknya dan dia akan menjadi langit untukmu. So that is the first point. Jadilah tanah dan suamimu akan jadi langit. So tanah dan langit ni apa? Pelengkap, ya? Lengkapkanlah suamimu. Okey, next point. Jadilah engkau sebagai lantai untuknya dan dia akan menjadi tiang untukmu. Sekali lagi, pelengkap. Jadikanlah dirimu sebagai pengasuhnya, niscaya dia akan menjadi hamba-Mu. Kebajikan, ya. Pertama, kedua, pelengkap. Yang ketiga, jaga kebajikan suami. Next, janganlah engkau membebankan dirinya dengan pelbagai kesukaran kerana ia akan menyebabkan dirimu ditinggalkan. Suami dia perlukan motivasi dan inspirasi daripada isteri. Okey. Bila tak ada tu, dia akan cari yang lain lah. Dia cari daripada sumber yang lain. Next, janganlah pula engkau terlampau jauh daripadanya kerana nanti dia akan melupakanmu. Jadi sekarang ni kita ada banyak PPJ, kan, jarak jauh. PJJ, sorry, PPJ pula, PJJ. Ingat PKPP je, PJJ, ya. Dia hidup, tinggal dengan jarak jauh sebagainya, tak ada masalah. Dekatkan dengan teknologi yang ada. So yang dekat apa sebenarnya? Hati. Apa guna hati dekat? Apa guna fizikal dekat? Hati kan, okey. Baik. Tetapi kalau dia mendekatimu, dekatilah dia dengan penuh pengertian. Dan sekiranya dia menjauhimu, jauhilah dia dengan kebaikan. So maksudnya di sini kena ada space. Kalau dia ready, kita alu-alukan. Maksudnya meaning that kalau dia boleh didekati, kita dekati. Tapi kalau dia perlukan space, hormat space dia. Mungkin dia perlukan fokus, ya, dengan kerja dia dan sebagainya. Jangan terlalu mendesak. Okey. Next, peliharalah suamimu, hidungnya, pendengarannya, matanya dan segala-galanya. So ini adalah panca indera dia. Jadi panca indera dia dijaga, jangan masuk benda-benda maksiat sebagai contoh. Kalau macam hari ni
telefon tu depan mata dia kan, pornografinya dengan itunya dengan ininya kan. Macam mana kita nak supaya suami kita tak boleh, tak ingat benda tu. So inilah kita punya jihad dalam keluarga kita. Bagaimana mungkin kita boleh bincangkan, ada aktiviti ke kan, kita tadarus walaupun di luar Ramadan dengan dia. Jadi dia punya masa tu sentiasa terisi dengan sesuatu yang bermakna. Dan bila dia berada di sisi kita, dia rasa hidup dia sangat bermakna. Bila kita balik kampung kejap, dia rasa telefon tu tidak boleh menggantikan kita. Kerana telefon dia akan gantikan dengan benda-benda yang lara kan. Tapi kalau dengan isteri dia, banyak aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Okey. Itu contohlah saya relate dengan hari ini. Kemudian janganlah sesekali suamimu itu menghidu sesuatu dari dirimu melainkan yang harum. Jadi daripada sudut hiasan dan sebagainya kan. Jadi kalau dia tak berhias ke, hiaskanlah dia. Ajar dia, tak pandai dia nak pakai masker muka, kita buatkan facial untuk dia kan. Wangikan sikit rambut dia ke kan. Mana-mana yang tak best, kita bestkan. Dan jangan pula dia mendengar sesuatu darimu melainkan yang enak didengari. Betul puan-puan? Hari ini kalau kita mengadu dekat suami kita, contoh kan, suami kita mengadu dekat dia, apa juga kita hadapi kan, kita punya, orang kata tu, kita punya kekecewaan kita, keluhan kita di tempat kerja, balik-balik tu, bila setiap hari kita dah mengadu dekat dia, mula-mula dia akan kata apa? Kalau kita mengadu, perempuan biasa tak mengadu kat suami ni? Biasa kan? Apa suami cakap? Alah, sabar je lah. Betul tak? Tapi lama-kelamaan apa dia kata? Berhenti je lah. Dia lain tahu. Kita pula yang marah. Abang ni kita nak cakap, kita nak luahkan masalah kita nak mengadu, abang suruh kita berhenti pula. Sebab dia memang macam tu. Dia tak semualah, tak semua lelaki seperti itu. Tapi kebanyakannya sebegitu. Dan melainkan yang indah. Jadi kita kalau nak selesaikan masalah, elok macam ni, kita punya kawan-kawan, kita punya circle kita sendiri. So circle kita ni circle masjid kan, bila kita ada masalah ke apa, tengok daripada kawan-kawan kita mana yang ada wibawa tu. Jadi biasanya kita akan mengadu dekat dia, tanya pandangan dia sebagainya. Bukan kita nak burukkan pasangan kita tak, tapi kita nak dapatkan idea dia. Sebab kita kan kena ada recharge to each other. Kaum wanita dia kena macam tu, dia recharge each other. Perempuan jangan terkejut, Sayyidatina Aisyah dia mendengar dia ada 11 orang wanita dia bercerita tentang suami dia. Dan kemudian bila Sayyidatina Aisyah dia cerita balik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia petik satu cerita dalam kisah yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah tu, satu tokoh, satu couple pasangan yang sangat bagus, tapi diorang dah bercerai. Jadi pasangan tu dah bercerai dan masing-masing kahwin lain. Jadi isteri ni dia boleh compare, berbeza suami baru dia dengan suami yang lama, dan betapa dia sangat merinduilah suami yang dah kahwin lain tu. Jadi kemudian Rasulullah sebut apa? Wahai Aisyah, aku kepadamu seperti Abu Zar kepada Ummu Zar. Pernah dengar tak hadis tu? Dan kemudian Aisyah sebut apa? Ya Rasulullah, engkau padaku lebih baik daripada Abu Zar kepada Ummu Zar. Dinampak kan? Dia ada perceritaan tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW dia macam seolah-olah bagi space juga kepada kaum wanita. So kalau misalnya kata kita ada rasa tak selesa ke apa ke, kita pendamkan, lama-lama serabut kita sendiri ya. Itu yang murung, itu yang stres kan. Ada 7 faktor stres dalam statistik. Daripada 7, hanya 1 disebabkan kerja, 6 semua disebabkan keluarga. Wah, tak tahu kita nak mana ni kan. Tapi kalau kita dah biasa luahkan pada Allah, dia tak perlukan manusia. Tapi kalau kita rasa macam kita perlukan backup, kita perlukan respon, kita ni jenis yang auditory punya orang, kita nak dengar. Jadi kita mungkin perlu ada nasihat. Mungkin orang tu akan paparkan apa kesilapan kita dan sebagainya. So apa yang kita bincangkan ini sebenarnya, subhanallah, dia merupakan satu prinsip-prinsip kewanitaan. Sebelum kita masuk kepada fiqh wanita yang lebih mendalam lagi. Okey, baik, kita cek lagi. Seterusnya adalah amalan wanita solehah. Dah habis ke waktu? Kita sampai pukul lagi 1 minit. Betul kan? 1 minit lagi ya? Saya berapa ya? 4.30.
Okey, alhamdulillah ada lagi waktu. Okey, 1 jam setengah. Minta maaf kerana saya terlupa sebab tercampur pagi tadi dekat Masjid Al-Falah 1 jam je. Okey ya. Baik, kemudian kita tengok pula amalan wanita solehah. Amalan wanita solehah ini terbagi kepada 3. Nombor 1 yang tidak boleh ditukar ganti ataupun yang tidak boleh ditawar-menawar. Dia mesti sentiasa letak nombor 1 bagi wanita solehah, iaitulah mentaati Allah. Dia kena taat Allah dulu. Bila dia berkahwin, Allah tetap yang pertama. Okey. Baik, jadi wanita kalau ikut ranking seorang perempuan, dia punya ketaatan pertama pada Allah, yang kedua kepada ibu dan bapa. Okey. Tapi ketaatan dia terhadap ibu dan bapa, dia kena tengok pula. Ibu bapa ni dia punya arahan itu, yang itu tu, setiap arahan dia tu sama tak selalu tak dengan Allah. So kalau against, kita kena tolak dengan baik. Okey. Bila dia berkahwin, ibu bapa jatuh nombor 3, suami naik nombor 1. Nombor 2. Nombor 1 tetap Allah. So yang bertukar ganti itu tingkat yang kedua dan ketiga saja. Okey, kalau tak berkahwin, ibu bapa tetap sampai bila-bila nombor 2. Jadi ada 1, 2, 3. Itu dia punya ranking daripada sudut amalan wanita solehah. Dia punya fokus hala tuju dia adalah pada 3 yang itu. Dan Masya Allah, dia tidak sebenarnya dibebankan dengan urusan masyarakat. Tidak ada. Tapi kalau dia masuk menceburkan diri dalam masyarakat, perempuan sebagai ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa kampung dan sebagainya, yang itu lagilah multiple bonus Allah bagi. Alright, ya. Cuma jangan kita angkat benda itu lebih sampai kita lupa yang 3 ini. Faham tak? Bila kita lebih yang itu tu, yang jadi hard work, takut Allah reject. So kena settle yang 3 ni dulu, kepada Allah dan Rasulnya, kemudian pada ibu bapa, kepada pasangan kita, suami kita. Okey. Jadi situ dia punya keadaannya, alhamdulillah. Baik. Kita tengok pula kelebihan dan kelemahan wanita. Muka surat yang ke-16, itu tadi kita dah baca dah, seorang wanita yang mengerjakan solat 5 waktu dan sebagainya. Okey. Yang ke-16. Okey, 16, muka surat 16. Di ruangan yang kedua, perenggan yang kedua. Di ruangan yang sebelah kanan, dia ada ruang kiri dengan kanan kan? Dia ada kolom kiri, kolom kanan. Ambil kolom kanan, paragraf yang kedua. Ini adalah antara kunci utama syurga bagi wanita yang bergelar isteri. Turut dirakamkan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW telah melihat di dalam syurga isteri-isteri yang telah memasuki syurga bertahun-tahun lebih awal dari suami mereka. Dan apabila baginda melihat ke dalam neraka, baginda mendapati 2/3 daripada penghuninya juga adalah wanita. Ya? Jadi kita pun ada juga dekat syurga. Wanita ni, dia masuk lebih awal daripada suami dia. Kenapa macam tu? Sebab 4 perkara tu tadi, yang dia masuk daripada pintu syurga yang dia kehendaki. Sebab semua pintu syurga nak dia masuk di situ, dari situ. Dia dah settle 4 benda ni. Solat dia, puasa dia, jaga maruah dia, mentaati suami dia. Dia akan mendahului suami dia untuk masuk ke syurga. Yang suami ni masuk pintu ni tak layak ni, kau bukan member ni, membership lain, keluar balik, tengok pintu lain nak pilih pula kan. Jadi seperti itulah tuan-tuan dan puan-puan. Anak saya bila saya cerita hadis ni, anak saya lelaki nombor 5 dan nombor 6, anak saya lelaki dia lambat keluar. Jadi dia macam, dia ada rasa lah kan? Mungkin kaum lelaki rasa macam ni, alamak nak jadi perempuan lah supaya masuk ke dalam syurga dari mana-mana pintu kan. Justru dia tanya dengan saya, Umi, saya panggil benda ni shortcut. So dia kata, Umi, dia kata, is there any shortcut for boys? Dia tanya tu, sentap saya perempuan.
Sentap saya pun terkebil-kebil juga nak menjawabnya kan. Tapi Alhamdulillah waktu tu Allah bagi ilham. Saya pun kata, saya tak jawab soalan dia direct. Saya kata, nama dia Uwais, saya kata, perempuan ini bila dia nak taat, dia ada banyak benda dia perlu buat. Dia ada banyak halangan. Contoh, dia nak pergi masjid. Sebelum pergi masjid, dia kena tutup aurat dia. It is not just tutup aurat. Cuba detailkan balik. Dia tutup aurat tu, sebelum nak tutup aurat tu, dia kena pakai tudung. Sebelum pakai tudung tu, bila pakai tudung berceracak pula rambut kat dalam. Dah berceracak, dia kena pakai, sebelum pakai tudung, kena pakai anak tudung dulu. Dah pakai anak tudung, tengok pin lah pula kan, menggelebih-gelebih. Kita ni duta Islam, menggelebih-gelebih kan, carilah pin bagai. Dan lepas tu bila berjalan sikit angin tiup, hand sock lah pula, kena pakai hand sock. Bukan pakai satu hand sock kan? Berapa hand sock kita? 2. Dan lepas tu bila keluar kena pakai sock lah pula. Sock kita kaki sebelah cukup? Tak cukup. Kadang-kadang susah nak mencari stokin. Kita ada laki dia je, bini dia tak ada. Kadang ada laki ada bini, kena pakai dua-dua belah. So bila sampai ke masjid, saya cerita yang tu, bila sampai ke masjid, dia tak boleh terus ambil wuduk. Kalaupun boleh terus ambil wuduk, dia kena tengok pula kawasan situ orang boleh nampak ke tak. Dia kena ada tirai, kena ada tutup. Dan lepas tu nak ambil wuduk, kena buka tudung yang disarung tu balik. Yang tadi dia suruh sarung tu, dia kena buka balik. Lepas tu buka sekut, buka handsock, buka stokin. Lepas tu dah ambil wuduk semua, pakai telko. Dah pakai telko semayang. Yang tadi yang dia buka semua kena pakai balik. Lepas tu baru dah melangkah keluar. Dan kadang-kadang kita baru saja habis basuh kaki, suami kita tu dekat surau sebelah RNR tu dengar dah dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia iqamah. Sebab apa? Dia sangat senang. Sampai saja ke surau ke RNR ke, tak payah fikir pun tudung mana nak buka, nak letak pin kat mana kan. Hand sock tak payah. Dia ambil wuduk dia terus masuk tu dah boleh solat. Kita biasa boleh join dengan dia lepas dia selesai satu rakaat. Itu dah paling cepat lah tu. Kan, paling masuk tak boleh kan. Nak mengejar sampai mengah gitu. So saya cerita dia gitu. Untuk ketaatan perempuan nak solat, dekat situ ada dia punya challenges dia. Lelaki kurang challenging. I mean, you nak anytime you boleh solat kan. Dan kita nak tutup aurat lagi kan. Kadang-kadang telkom tak ada ke apa ke kan, tudung kita tak cukup labur. Jadi saya pun cerita anak saya. Tapi dalam bab masuk syurga, sebab dia berat sudah untuk mentaati Allah tu, Allah mudahkan dia kat dalam syurga nanti. Nak masuk syurga senang. Tapi bagi lelaki, sebab dia senang untuk taat kepada Allah, jadi nak masuk syurga tu, dia kena betul-betul take that as a chance ataupun peluang, opportunity yang dia tak boleh biarkan. Okay, so dia pun angguk. Okay lah, hopefully boleh lah. So dia tanya sebab kenapa tidak ada shortcut. Dan kemudian saya pun jawab, lelaki itu dia adalah pemimpin, khalifah. Sebab itu tanggungjawab dia berat ya? Jadi kaum wanita Alhamdulillah, mana yang datang dalam majlis ini adalah mereka yang mencintai suaminya, menyayangi ibu dan ayahnya. Sebab nak memudahkan urusan suami kita, ibu dan ayah kita di akhirat kelak kan. Sebab kita membantu mendidik diri kita ni. Dia tak payah didik tu, datang sini bayar ke percuma ni? Bayar ya? Bayar buku je. Kan, ataupun bayar Grab ke kan. Tapi kelas ini kelas percuma ke kelas berbayar? Percuma. Ya Allah, suami kalau ikutkan memang kena bayar ni kan. Sebab untuk apa? Untuk didik isteri je. Tapi Masya Allah, itulah negara kita, masjid-masjid dan sebagainya, mereka sentiasa mengadakan kelas-kelas seperti ini. Suatu benda yang sangat baik, rahmat bagi kaum lelaki ya? Okey. Tapi agaknya kenapa kaum lelaki tak bagi sebahagian, bukan semualah. Kenapa suami kadang-kadang tak bagi isteri pergi? Entahlah Ustazah. Saya tengok ada beberapa tempat kan, itulah juga beberapa yang komen, mengadu sebagainya. Nasihat saya senang aja, Kak, bila akak balik, setiap kali akak balik daripada masjid, seandainya suami akak melarang, balik tu salam cium tangan dia. Maksudnya setiap kali lepas pengajian, balik kita kena jadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan dia akan terlintas dalam hati dia,
Apa masjid At-Taqwa dah buat kat isteri aku? Apa dia jadi baik betul pelik ni. Lama-lama dia yang akan duduk dekat masjid. Percayalah perempuan. Tapi kalau kita balik, kita sindir-sindir dia kan, kita sound dia, bang saya ni belajar bang. Tengok bang, kitab saya tebal ni bang, meh timbang. Abang tak mampu nak ajar saya macam ni bang. Agak-agak next time dia bagi tak kat kita bagi. Ya Allah, isteri aku lagi pergi masjid, lagi dia kurang hormat dengan aku, lagi sombong dia. Tak bagi dia perempuan. So sebab tu kita kena bawa duta, nama masjid, nama pengajian Islam, nama apa kata tu, nama Islam itu sendiri ke rumah sendirilah. Sebab suami dia tak nak, dia tujuan dia isteri dia pergi belajar supaya dia lebih taat. Tu yang dia nak kan, yang dia nak dapat. Tapi bila balik itu melawan. Dia macam taklah, walaupun dia buruk, walaupun dia tak semayang, dia tak nak isteri dia melawan dia. Dia tetap nak isteri yang taat. So kita kena pandai main dalam bab itulah. Okey. Baik. Kelebihan dan juga kelemahan wanita. Belum dah lagi. Baik. Jadi itulah rupa-rupanya kelebihan masya-Allah bagi wanita. Next ya. Kita buka muka surat yang ke-17. Okey. Yang ini best. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masruq menceritakan bahawa beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah amalan yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan Aisyah menjawab, apa dia? Khairul amal adwamuha wa in qalla. Maksudnya amalan yang berterusan. Walaupun amalan tu sikit. Tapi kalau amalan yang banyak berterusan, lagi baik. Kan? Amalan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah yang berterusan. So di sini perlukan komitmen. Kekuatan kaum wanita adalah ini. Walaupun sebenarnya ramai di kalangan kita rasa apa? Saya tak boleh, so saya istiqamah ni lah cabaran yang paling tinggi pada saya. Kita rasa macam tu kan? Tapi perempuan, kadang-kadang kita dengan kaum lelaki, kaum perempuan yang lebih menang dalam istiqamah. Waktu kalau kita ada rasa macam tu, memang sangat baguslah. Dia akan sentiasa memimpin kita, membimbing kita untuk terus istiqamah. Baik, kita lihat pula kelebihan dan kelemahan wanita. Apa dia kelebihan dan kelemahan wanita? Kelebihan wanita ini dia ada 3. Pertama, sifat penyayang dia. Yang kedua, kesetiaan dia. Yang ketiga, ketelitian dia. Dia ada 3 benda, puan. Saya ambil kan, saya buat secara ringkas 3 benda. Okey, apakah dia sifat penyayang? Kenapa sifat penyayang wanita ini dianggap sebagai kelebihan? Sebab yang inilah sebagai turning point untuk wanita tersebut menjalankan tugas dia mendidik keluarga. Sebab dia kan pelengkap tu tadi ya. Jadi bila dia pelengkap, dia kena memastikan keturunan khalifah ni, khalifatullah, dia sentiasa ada dan wujud. Tak semestinya anak itu lahir daripada rahim dia. Kalau dia mampu untuk mengajar anak-anak murid dia, maka dia boleh dapat banyak anak-anak ataupun calon-calon khalifah di atas muka bumi ini. Tapi kalau kita tak mengajar, mendidik, membimbing, maka dunia ini akan dipenuhi oleh pengkhianat-pengkhianat yang merosakkan bumi, yang menjadi beban kepada masyarakat, yang memalukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak boleh berbangga dengan keturunan-keturunan yang lemah, yang banyak mendatangkan masalah. Dengan sekarang ini masalah penagihan dadah ya, dengan cerai talak yang macam tu selamba-selamba je. Lelaki ramai jadi apa, pondan kan, dengan transgender dan sebagainya, sibuk nak jadi perempuan kan, tak nak jadi lelaki. Kita pun tak tahu apa masalah dia tu. Wallahu a'lam lah tuan-puan. So jadi macam itulah dia punya kisah cerita dia, bahawa pertama kasih sayang. Jadi kasih sayang digunakan untuk apa? Mendidik. Kalau tak sayang, tak sabar kita nak didik anak-anak kita ni. Tapi dengan sebab sayang itulah, kalau ikutkan hati tu rasanya cekik aja dia kan. Tapi sebab sayang tu kita tarik nafas, lepas, layan balik, telan kita punya marah ni. Tadi nak geram tadi kan,
Hai bom sebab sayang dekat dia ya. Jadi sayang ni memang dia satu apa kata tu kuasa yang hebat lah ya. Okay. Baik, yang kedua, kesetiaan wanita. Kesetiaan wanita ini adalah dalam bentuk dia mendorong pemimpin-pemimpin. Siapa pemimpin-pemimpin dalam rumah dia? Lelaki. Semua kaum lelaki. Ayah dia pemimpin, suami dia pemimpin, adik-beradik lelaki dia pemimpin, anak lelaki dia adalah pemimpin. Kesetiaan itu yang saya maksudkan adalah dia punya komitmen. Komitmen dia tersebut. Itu yang dinamakan kesetiaan dia. Jadi dia boleh bagi semangat, dia bagi semangat lagi dan lagi ya. Cuba kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang baik di kalangan kaum lelaki, dia biasanya akan sebut ibu dia. Dia akan sebut ibu dia. Saya ada jumpa dengan seorang orang besar jugalah dekat UiTM. Jadi bila dia cerita berkenaan dengan pengalaman dia memang sangat berwibawa. Bila dia cerita pasal ibu dia. Pasal dia kecil-kecil, dia macam biasalah orang tak ada rumah tetap, dia macam ala-ala gelandangan gitu. Jadi mak dia selalu cerita pasal hero-hero dalam Islam, panglima-panglima tentera dan sebagainya. Jadi dia ingat mak dia. Begitu juga saya jumpa dengan seorang, banyaklah yang dia cerita mak dia. Dia antara dua ni, mak atau isteri. Mak atau isteri. Sebab tu memang betul kan, Allah kirimkan Hawa tu untuk bagi sokongan yang padu kepada Nabi Adam AS. Okey, jadi setia menolong kaum lelaki. Dia bagi semangat ya, yang rasa nak patah hati dia bagi semangat. Perempuan hari ini yang telling you, anak-anak muda lelaki kita ramai yang bunuh diri. Ikut statistik, perempuan yang ramai attempt untuk bunuh diri, yang percubaan untuk bunuh diri ramai perempuan, tapi yang terbunuh ramai lelaki. Dan bila disiasat ataupun dapatkan pandangan lah daripada penyelamat-penyelamat, antaranya pegawai polis ke, pegawai keselamatan, pegawai bomba dan sebagainya, dia kata apa? Dia punya saranan satu je, ibu bapa tolonglah bagi sokongan pada anak-anak. Ibu bapa tolonglah bagi perhatian, tengok anak ni kenapa, nak apa, kenapa, apa masalah dia. Dan memang betul tuan-tuan puan-puan ya, anak perempuan, anak lelaki actually in our I think in our setting ke, ataupun mungkin tak tahulah di dunia saya, yang saya tahu di Malaysia ini, anak lelaki agak terbiar tau. Agak terbiar. Sama ada daripada sudut dia punya keterlibatan dia dalam urusan di rumah, kita banyak letak pada perempuan, lelaki kurang. Ataupun keterlibatan kita dalam urusan dia punya balik pun sama. Anak perempuan balik dengan period dan sebagainya, kita siap bagi briefing lagi kat dia. Saya dengan anak perempuan saya sebulan puan-puan, setiap hari tu saya bagi sikit cerita warna darah habis, warna darah ada berapa, tempoh haid berapa, bezakan pula istihadah dengan haid hari lain. Lepas tu macam mana nak tahu normal ke tidak, perkiraan, rekod dia apa, apps dalam telefon yang boleh kita guna. Betul, kita bincang dengan dia. Sampai kepada nak urusan pad pun. Nak pad yang macam mana, bila nak beli yang panjang, yang besar untuk malam overnight punya ke, panty liner apa gunanya. Itu pun saya bincang dengan anak perempuan saya. Sekarang ni anak lelaki saya yang kelima, umur dia 13 tahun. Dalam 2 minggu lepas dia tanya dengan saya, Umi, tetek saya rasa sakit. Dan saya pun kata, oh, sakit macam mana tu? Saya tanya dia. Lepas tu dia kata, pegang pun sakit. Masa mandi kalau dia basuh tu pun dia sakit. Perempuan waktu tu, berbau rasa, kenapa pula anak aku ni kan? Dan Alhamdulillah saya ada buat pembacaan. Itu adalah tanda-tanda dia nak balik. Saya pun terus peluk dia.
Saya kata, Masya Allah, kejap lagi you akan balik. Allah akan taklifkan you dengan tanggungjawab. So nanti ini mungkin sakit, tapi tak tahulah. Kadang-kadang mungkin sebelah sini sakit juga. Saya pun terangkan, sebelah sini mungkin sakit, tapi kadang-kadang tak juga. Kadang-kadang sebelah sahaja yang sakit. Tapi it shows that you are growing. You akan sampai kepada umur kita. So welcome to our world. Cakapkan dia. Yang kecil dengar pula, pun cerita, Umi ada sesuatu sudah tumbuh. Dan waktu tu saya terfikir, kalau kita ibu bapa kan, dengan anak perempuan lain dengan anak lelaki, kalau kita tak rapat anak lelaki, kita agak-agak anak lelaki, kita cerita kat siapa tu? Cerita pada siapa perempuan? Kalau bukan dengan kawan-kawan dia. Tu lagi yang sekolah tahfiz apa semua. Anak kita pula kulit putih, pipi leceh, habis. Jadi dia buat cerita. Kita tak maulah dia terlibat dengan benda-benda tersebut. Waliyazubillah. Kita doalah tuan-tuan ya. Okey, duduk dekat asrama. Dia tak tahu dengan kawan-kawan dia. Lebih-lebih pun dia tak nak cakap dengan kawan dia. Kalau kawan dia bawa dia pada bimbingan yang betul, okey. Tapi dok kawan dia pula cerita macam-macam ke apa ke, ajak dia, libatkan dia ke. Lepas tu start dengan apa orang kata sexual grooming. Puan-puan tahu tak sexual grooming macam mana? Tak pasti ya. Sexual grooming ni dia satu tindakan orang pemangsa yang dia nak cari mangsa daripada kalangan yang apa orang kata tu budak-budak baru nak up ni. Jadi sama ada dalam kita kata gay lah, ataupun meliwat ke kan, na'udzubillah, saya minta maaf sebut benda-benda ni, tapi it happening. Dan sangat menggusarkan bila saya tengok statistik 70 to 80% tak silap saya gay adalah kalangan kaum Melayu. 70 to 80%. So it is very very sad. Jadi mungkin di sini kita perlu lihat sejauh mana kita letakkan kita nak kata apa ya, masa dan juga perbincangan kita dengan anak-anak kita. So kesian anak-anak lelaki. Itu dari situ, daripada sudut itu. Kemudian bila dia ada masalah ke dan sebagainya, kita kalau anak-anak perempuan menangis, kita akan kata pujuk kan. Kalau anak lelaki menangis, biasanya kita sebut apa? Anak lelaki menangis, tak, ambillah tisu ni, menangislah lagi. Kita kat macam tu kan? Kalau anak perempuan, tak apa, menangis dulu. Ambil tisu. Kalau lelaki, tak apa, menangis dulu, ambil tisu ni. Kita kata macam tu kan? Come on, kau lelaki, kita kata kan? So which is pada saya, kita deny dia punya perasaan. So kalau lepas ni dia macam tak kisah ke apa ke, jangan marahkan dia. Sebab memang kita ajar dia untuk tidak apa kata tu, meluahkan apa yang tersimpan dalam perasaan dia. Jadi itulah serba sedikit yang mungkin pada saya kenangkan balik. Adakah kita kaum wanita ni benar-benar telah melakukan tugas kita? Yang Allah bagi kelebihan 3 tu tadi kan, sifat penyayang dia, setia, yang akhir sekali tu ketelitian. Wanita ini ketelitian dia sangat luar biasa. Contoh perempuan, saya bagi misalan. Kamu wanita, ibu bila dia balik daripada kerja, dia dalam kepala otak dia kata, Allah mak sedapnya ada roti dekat rumah kat dapur tu, nak buat roti bakar lah, dia kata. Nak buat roti bakar. Sampai ke rumah, dia buka pintu. Agak-agak dia buat roti bakar tak? Dia susun kasut dulu. Lepas tu dia tengok sofa bersepah, dia susun sofa dulu. Lepas tu dia angkat kain. Lepas tu dia lipat kain. Dalam roti bakar tak ke mana. Dia gastrik jadinya. Kaum lelaki, dia ingat roti bakar, bila dia balik apa dia buat? Dia cari roti bakar. Ada dia kisah kasut bersepah. Kisah tak? Tak kisah. Tu sofa tu yang tak tersusun tu ada kisah tak? Tak. Kerana apa? Kerana cara dia melihat berbeza. Kita tak boleh marah dia perempuan. Saya, Masya Allah, bila saya belajar pasal lelaki ni kan, sebab satu nak faham suami saya, nak faham anak-anak lelaki saya. Jadi kita belajar psikologi lelaki. Macam mana, apa cara dia pandang, cara dia berfikir dan sebagainya. Oh, saya rasa macam kagumnya. Memang dia orang kata satu spesies yang berbeza dengan kita. Macam kita buat eksperimen lah pula kan. Berbeza dengan kita. Rupanya apa yang kita pandang tak sama dengan dia pandang.
Yang tadi itu kenapa jadi macam tu? Lelaki dia ada pandangan secara penumpuan. Dia macam dia menggunakan kanta cembung dan kanta cekung. Pernah dengar tak ni? Orang belajar sains dia tahulah. Siapa yang pakai kanta cembung, maka dia punya pemandangan dia, vision dia, yes, vision kanta cembung ini dia akan luas ke menumpu Dia akan menumpu kan? Yes. Kanta cekung tu dia akan dia bercambah. Kaum lelaki kanta cembung, kaum wanita kanta cekung. Jadi bila dia tumpuan dia hanyalah roti bakar, kat rumah dia cari roti bakar. Kalau tak ada roti bakar, apa-apalah roti bengali pun apa dah jadilah. Maksudnya makanan di situ. Tapi kalau kaum wanita, sebab dia mencabar, bila masuk tu dia tak nampak roti bakar dulu. Tu yang dia nampak kasutnya, nampak dengan kainnya, dengan itunya, dengan ininya, sampai dia boleh terlupa. So Masya Allah, kita kena ada lagi skill untuk ni. Buku yang macam ni pun tak cukup. Ini sebab untuk memahami kita kaum wanita, tapi nak memahami kaum lelaki pula, itu juga adalah tugas-tugas kita, ya? Baik perempuan. Next, kita pergi kelemahan wanita. Masya Allah, kelemahan wanita ini muka surat 20, satu je disebut. Sepanjang 2 kolom tersebut, saya boleh ringkaskan satu saja kelemahan wanita, iaitulah nafsu. Apa dia perempuan? Nafsu. So kalau dia tidak boleh kawal nafsu dia, maka dia akan menjadi hamba nafsu. Tapi kalau dia boleh kawal nafsu dia, maka dia adalah queen yang akan mengarahkan nafsu dia untuk ke arah kebaikan. Nafsu dia jadi hamba pada dia. So kalau begitu, maka kita kena usahakanlah diri kita perlu menjadi tuan kepada nafsu kita. Well, okay. Kita pergi ke muka surat 21. Kita ada 10 tokoh yang dibentangkan dalam buku ini, yang boleh dijadikan orang kata sebagai penawar hati kita di waktu kita duka kan. Sebab kisah-kisah ni dia memang akan memberikan semangat balik pada kita lah. Nombor 1, Siti Aminah. Siapa Siti Aminah ni? Ya, Bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia sendirian, dia telah kematian suami semasa mengandungkan anak dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mendidik masa depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dia banyak bincang dengan bapa mertua dia kan, dan juga adik-beradik adik-beradik kepada mantan suaminya, iaitu ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Siti Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah sangat indah perempuan. Kalau saya boleh ringkaskan, dia ini sangat bijak. Dia memberi kesan dan impak yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehilangannya itu seolah-olah membawa separuh nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat duka sehingga Allah Subhanahu wa taala memujuk Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Baik. Kekuatan itu, kekuatan Sayyidatina Khadijah seolah-olah sekuat Isra dan Mi'raj. Jadi kalau sebelum Isra dan Mi'raj, Sayyidatina Khadijah lah yang memberi galakan, memberi perangsang, semangat, dia support everything, daripada sudut material, spiritual, daripada sudut intelektual pun dia bagi support kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yang ini adalah contoh di mana wanita yang committed, yang setia dan penuh ketelitian, ya. Yang dia mempunyai kelebihan, 3 kelebihan tu: sifat penyayang dia, setianya dia, dan ketelitiannya. Okey. Kemudian Sayyidatina Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia sangat-sangat bijak dengan keletah dia, lincahnya dia, dengan pandai banyak buat projek. Dia sangat plan, a good planner Sayyidatina Aisyah. Dia adalah insan yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta benda yang remeh pada pandangan orang pun pada Rasulullah besar. Contoh, dia kehilangan rantai satu masa kan. Kehilangan rantai sampai para sahabat waktu itu marah betul, bengang-bengang dengan Sayyidatina Aisyah. Rantai hilang, mengadu kat Nabi. Nabi suruh berhenti, cari dulu rantai Sayyidatina Aisyah. Masing-masing duk mengadu dengan Sayyidina Abu Bakar. Ingat tak cerita tu? Okey, ada ingat ya? Mengadu kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun datang masuk dalam kemah, nampak Rasulullah sedang tidur di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Abu Bakar geram, dia pergi cubit Sayyidatina Aisyah. Benda remeh macam tu kenapa lah nak bagi tahu? Aisyah tahan aja kan. Dia nak macam ni, cuma bagi tahu je. Dan Rasulullah suruh berhenti. Tapi kan di sini sebenarnya kita banyak belajar parenting skill. Sebab Sayyidatina Aisyah ni,
Dia macam kanak-kanak lagi. Cara Rasulullah layan dia, sebab Nabi tak ada anak kecil tau. So kalau kita nak ambil Nabi sebagai teladan parenting, Sayyidatina Aisyah ini adalah contoh macam mana Rasulullah layan dia dengan baik. So Nabi dengar layan dia kehilangan kalung rantai. Kehilangan rantai ni, Nabi boleh stop sekejap. Punyalah orang marah. But somehow subhanallah, tak lama selepas Nabi terjaga daripada tidur, Nabi dapat wahyu tentang tayamum. Sahabat-sahabat tu semua mengadu ni, mengeluh. Berhenti kat sini, air tak ada, bekalan air kita dah kurang. Semata-mata nak cari rantai anak engkau, wahai Abu Bakar. Kan macam tak logik. Rupa-rupanya apa? Nak turun satu garis panduan tentang tayamum. Jadi situ sahabat semua nampak pandang tinggilah Sayyidatina Aisyah. Macam mana Sayyidatina Aisyah ni, macam tu je dia punya sifat dan perangai dia, tapi Allah turunkan barakah pada dia. Jadi tayamum itu merupakan satu, orang kata, anugerah kan buat kita. Kalau kita tak ada air, ada hadiah lain yang Allah berikan. Okey. Kemudian Sayyidatina Siti Fatimah, yang ini lagi dahsyat. Dia ada segala-galanya. Dia ada pangkat sebab dia anak ataupun putri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada talian hayat yang sangat dekat dengan Allah, di mana kalau dia nak segala-galanya dia boleh petik jari, dia minta mak dia, ayah dia doakan. Dan dia mempunyai, orang kata, kekayaan ke pangkat ke nama, pujian ke whatsoever, tapi dia tak pernah guna benda tu. Tak pernah guna. Dia orang kata tak pandai guna kabel. Kita sebut tak pandai kan, tapi dia ada peluang, dia tak guna. Ni sangat susah ni puan kan. Contohlah saya ada doktorate, saya tetap takkan tinggalkan doktorate saya. Dr. Isfatia, ustazah, berapa siapa ni ustazah, dia ustazah tu kan, tapi dia tak. Daripada sudut gelaran ke cara hidup ke, Masya Allah, sangat-sangat humble, lebih humble daripada orang lain. Dia putri ni, dia putri, orang kata putri pemimpin kan, seorang pemimpin. Dia boleh minta segala-galanya, tapi tidak. Dia boleh lupakan, letak tepi untuk ummah, untuk ummah. Nak minta pembantu pun Rasulullah tak bagi kan. But that is the first time, you know. Second time Nabi bawa, tapi dia kata tak ayah, cukup sudah zikir yang kau berikan padaku. Yang subhanallah 33 kali sebelum tidur kan. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ya, jadi itu kita baca sebelum tidur. Zikir yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah. Kemudian Siti Hajar. Siti Hajar ni lagi best. Semua lagi best. Semua best lagi. Dia adalah lambang isteri yang menjadi madu kepada isteri tua. Ya. Duduk jauh ni, ini PJJ sungguh, daripada suami dia. Pernah mengungkit? Tak pernah. Dia sebenarnya sangat-sangat layak, boleh je bagi alasan dia di tempat yang paling layak untuk kata, cakap dengan anak dia. Sedih kita ni kan, kesian kita ni hidup macam ni. Itulah yang kau utamakan isteri nombor satu tu je. Isteri tua je. Tapi dia mengadu tak? Tak ada. Malah dia boleh membesarkan Sayyidina Ismail, Nabi Ismail alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah sebut Nabi Ismail tu dia punya watak apa? Ghulamun halim. Seorang pemuda yang dia punya santunan dia tu sangat halus, sangat hormat. Lepas tu bila dia, ayah dia nak sembelih dia, apa dia cakap? Ya abati i'mal. Maksudnya macam, buatlah ayah, apa yang Allah suruh buatlah. Satajiduni, engkau akan dapati diriku ini insya-Allah, dengan izin Allah, minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar. Maksudnya sabar meaning committed. So jangan risau ya, saya tak akan lari. Saya akan tetap sabar dengan perintah ini, walaupun perintah itu menyakitkan saya. So wonderful kan Siti Hajar? Alright. Next adalah Siti Maryam. Ini adalah lambang wanita yang tidak berkahwin, tapi dia meninggalkan banyak kehebatan buat ummah. Antaranya Nabi Isa alaihissalam. Siti Asyah, ini adalah lambang seorang isteri yang suaminya kejam. Ya? Suaminya kejam, duduk dalam kekayaan pun best ke? Senang tak? Kekayaan semua ada kan, dayang-dayang ada,
Seronok ke tak seronok? Bahagia ke tak? Tak ada, tak tenang. Sebab suami pembunuh, suami suka hati, sesuka hati buat macam-macam kan. And in fact, kalau ikut riwayat Siti Asiyah, dia meninggal dunia pun kerana dia pun kata tu di torture lah oleh Firaun. Next adalah Siti Muti'ah. Yang ini ketaatan kepada suami sangat luar biasa. Dia menghias diri dia dan juga bersedia untuk dihukum oleh suaminya at any time. Sangat luar biasa. Next adalah Siti Zubaidah. Ini merupakan isteri kepada Harun al-Rashid. Sangat bijak. Kalau kita pergi umrah, kita akan nampak di Mina, juga di bahagian Arafah, tak silap saya. Mina, Arafah, bahagian Arafah, yang dipanggil Ain Siti Zubaidah. Dia ada satu terusan tembok yang air mengalir, dia jadi macam sumber air bagi para jemaah. So dia lah yang buat dengan duit dia sendiri. Okay. Next adalah Siti Zinnirah. Siti Zinnirah ni hamba kepada Saidina Umar Al-Khattab. Masa awal-awal permulaan dia antara orang yang lebih dahulu masuk Islam. Dia macam satu batch dengan Sumayyah yang syahid. Dia di-torture oleh Saidina Umar Al-Khattab sehingga buta matanya. Kemudian dikatakan bahawa matanya buta itu, orang ramai kata matanya buta sebab Lata dengan Uzza menyumpah dia lah. So waktu itu dia berani mempertahankan. Dan akhirnya dia berdoa. Dia doa apa? Ya Allah, berilah hidayah. This is very amazing. Kepada orang yang menyeksaku. Siapa menyeksa dia? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab jadi Khulafa Ar-Rasyidin. Mungkin berkat doa Siti Zinnirah. Hamba dia. Kita kalau kena torture, kita tak ada doa baik dah. Kan? Amazing. Dan doa dia yang kedua, dia bukan doa. Dia mendapat karamah. Kelebihan dia adalah karamah, di mana mata dia yang buta tu sembuh. Dan dia boleh melihat kembali. So sebab itulah dia antara nama juga yang tercatat dalam buku ini, masya-Allah. So alhamdulillah, habis dah bab 1. Okey ke tak okey? Okey ya, bab yang kedua kita masih lagi konsep masih lagi kisah-kisah macam ada wanita ahli neraka dan sebagainya. Bab yang ketiga, sehinggalah kita masuk ke bahagian yang kedua, taharah wanita, barulah kita bincang secara benda-benda yang praktikal yang kita lakukan. Kalau tak bab 2 sampai bab 3 ni kita lebih kepada konsep dan pemahaman terhadap fikah wanita itu sendiri. Baik, ada soalan tak sebelum saya mengakhiri? Dalam kiraan 5, ya silakan. Oh dahsyat, terus soal. Okey, Siti itu dia diambil daripada perkataan Sayyidati. Sayyidati. Kita kan biasa Umar Al-Khattab kita sebut Sayyidi, Sayyidina. Kita boleh sebut Sayyidi. Tapi Sayyidina tu maksudnya ni nahnu kami. Sayyidati maksudnya saya punya. Jadi dia tak sebut Sayyidatina tu pun boleh juga, tapi dia panjanglah Sayyidatina. Biasa kita kalau panggil Sayyidati. So orang Arab bila sebut Sayyidati dan lama dia jadi Siti. So Siti itu adalah macam gelaran title dia lah. Kita panggil puan ataupun yang dimuliakan macam tu. Okay. Boleh? Alright. Ada lagi soalan? Dalam kiraan 5. 4. Ya, silakan Puan Zahra. Pasal kira pemisah bagi ibu bapa yang ada anak perempuan kan? Ya. Bagaimana dengan ibu bapa yang ada anak semua lelaki? Tirai pemisah macam mana Kak? Berdasarkan riwayat Ahmad tadi. Ke surat 10? Riwayat Ahmad tadi. Ya. Ibu bapa yang mendidik anak perempuan dengan elok, dijamin tidak pemisah di hati neraka. Baik. Bagaimana dengan ibu bapa yang ada anak Lelaki semua, Masya Allah, sedih lah pula ya. Okey. Bagi anak lelaki, saya tak jumpa lagi hadis yang berkenaan dengan anak lelaki lah ya. Kenapa hadis yang ini dikeluarkan? Kerana asalnya kaum wanita ini tidak dipandang. Kaum lelaki yang dipandang, dikehadapankan. Dan hakikatnya sampai sekarang kaum lelaki kalau buat akikah kena 2 ekor kambing. Jadi dia menjadi sumber kebanggaan, kepimpinan dan sebagainya.
Tapi kalau kita nak extend hadis ini kepada keluarga kita, kalau semua anak-anak kita lelaki, maka menantu kita adalah anak perempuan. Jadi bila kita mampu didik anak menantu kita, atau kita bersabar dengan menantu kita, maka insya-Allah perempuan, saya sangat yakin kita dapat juga bahagian yang ini. Sebab Allah itu Maha adil, ya. Cuma bila disebut yang itu adalah untuk menunjukkan bahawa kita orang Islam kena angkat martabat wanita. Sebab dulu diorang memang langsung tidak pandang kaum wanita. Perempuan sampai kan ada kisah tau, ibu tiri dia, kalau ayah dia meninggal dunia, ayah dia ada kahwin 2, kahwin 3, ya. Okey, jadi mak dia dah tak ada. Jadi yang kahwin 2, kahwin 3 ni, ibu tiri dia ni akan dijual sebagai hamba. Ibu tiri boleh jadi hamba dulu. So itu adalah price ataupun nilai kaum wanita di saat tersebut. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW, dia hadis ini dia banyak seperti ini. Tapi bahkan masya-Allah, anak lelaki ini merupakan pemimpin, merupakan khalifah, dia merupakan orang kata itu nasab pada keturunan keluarga. So banyak sangat kelebihan-kelebihan yang dibawa oleh anak lelaki itu sendiri. Allahu Akbar. So jadi selesai sudah. Sekali lagi akhir 5, 4, 3, 2. Tak payah Ustazah, nanti kalau soal nanti kan ada orang marah Ustazah. 1-0. Okey, jadi kita tutup dengan bacaan doa surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil sakinatan alaina ya rab wa sabbitil aqdama illa qaina. Wahai Tuhan kami, jika bukan kerana-Mu ya Allah, pasti kami tidak akan mendapat petunjuk dan hidayah. Kami juga tidak akan mampu bersedekah, kami tidak akan mampu menunaikan salat. Maka anugerahkanlah ketenteraman kepada kami semua yang menghadiri majlis pada petang ini ya Allah, dan mantapkanlah derap langkah kami untuk mentaati-Mu. Lindungilah kami daripada musuh-musuh kami ya Rab. Maka kuatkanlah azam kami dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.